Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada hari ini setelah setahun. Saya tidak mari setahun lebih ke surau ini. Alhamdulillah, ini satu nikmat, nikmat Allah bagi panjang umur, mana boleh berjumpa lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan kepada saya, salahkah menjadi kaya? Kaya yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak cari harta banyak-banyak tak salah. Kita nak jadi kaya tak salah, sebab sahabat-sahabat Nabi dulu-dulu pun banyak yang kaya-kaya. Cuma kekayaan mereka digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang kaya digunakan hartanya untuk ke arah kejahatan. Tu dia jawablah dengan Tuhan esok. Kita pun ada harta, kita gunakan untuk manfaat ke arah kebaikan, tak ada masalah. Sebab kaya perlu. Kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sebut kaya ni lebih daripada keperluan kita, dikira kaya adalah dah bayar ada rumah, dah bayar ada kereta, dah bayar ada anak-anak sekolah, rumah sewa, rumah dan sebagainya. Ada baki lagi 2-3 ribu, tu kira terkaya dah tu. Kaya dah tu. Jadi bila kita nak jadi kaya, untuk apa kita nak kaya? Untuk membantu diri kita, keluarga kita, dan kita membantu orang yang susah. Kita membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Sebab tu sedekah yang paling besar, sedekah yang afdal adalah sedekah kepada ahli keluarga dulu, kepada isteri, kepada anak-anak dan sebagainya. Itu sedekah. Lebihan itu, setelah selesai tanggungjawab kita dengan keluarga dan isteri, anak-anak, maka kita sedekahkan kepada orang lain. Benda tu tak wajib lah berapa. Ada seria, ada RM1, ada RM2. Tetapi tuan-tuan, saya ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah tentang nak jadi kaya ni, dia kena buat satu perniagaan. Perniagaan. Kena jadi niaga, kita kena meniaga. Tapi saya nak ajak tuan-tuan bukan perniagaan yang jual barang. Perniagaan
perniagaan yang memerlukan tuan-tuan pergi jumpa dengan orang. Tapi perniagaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu innalladzina yatluna kitaballah. Allah kata sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, maknanya kitab Al-Quran. Wa aqamus salah, orang yang mendirikan sembahyang. Ini menega dia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeza. Kalau kita rasa kita nak kaya atas dunia ni, kita kena menega. Niagaan dunia ni kadang-kadang ada untung, ada rugi. Masa kita kaya, masa kita untung, kita rasa seronok. Tapi masa kita rugi, rugilah. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini ialah perniagaan yang menguntungkan. Apa benda? Pertama, baca Quran. Baca Quran, jangan berhenti, jangan berlalu dalam kehidupan kita tanpa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan tinggal. Sebab kita ni nama manusia, nama hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak layak untuk meninggal daripada membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiganya ialah berinfak di jalan Allah. Bersedekah. Bersedekah. Sebab disebutnya bahawa sedekah ni akan menambahkan kekayaan, menambahkan harta kita. Mana dalil? Wa anfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apabila kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bayar balik kepada kita. Allah akan bayar balik, Allah akan ganti balik apa yang kita sedekah. Dia ada sedekah yang diterima oleh Allah, ada sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Ada sedekah yang Allah terima apabila kita bagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi sikit, Allah bayar sikit. Kalau kita bagi banyak, Allah bayar banyak. Tapi Allah kita bagi sikit, istiqamah Allah bagi. Allah bagi banyak. Kadang-kadang bila kita bagi sikit, Allah bagi banyak kat kita. Sebenarnya kita pun banyak dah terima. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ni banyak dah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Rezeki kita ni terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau nak kira. Rezeki tuan-tuan boleh bernafas tu pun alhamdulillah. Ada orang lain tak boleh bernafas. Ada orang lain tersekat hidung lah, tersumbat hidung lah. Ada orang semua macam saya ni. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kena lagu tu. Rezeki Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Jadi kata Allah kalau kita buat tiga perkara ni, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Satu perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian sampai bila-bila. Allah sebut tijaratan. Tijaratan ni perniagaan. Jadi kalau kita nak berniaga, nak suruh jadi untung di dunia, kalau nak pandang dunia tak ada apa. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah kelebihan akhirat yang dianugerahkan oleh Allah dan jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia, kata Allah. Hak dunia cari molek. Cari molek, cari hak halal, jangan cari hak haram. Sebab kita nak bawa ke akhirat. Harta yang kita cari di dunia, biar kita cari hak halal, jangan cari hak haram. Bila haram, sikit je haram, dia masuk dalam tubuh badan kita, dia akan jadi makanan kita, darah daging kita, dan yang itulah dia akan terlekat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlekat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tiga benda ni. Sebab tu tajuk bagi kepada saya, salahkah nak jadi kaya? Tak salah, tak salah. Tapi nak kaya mesti kaya di dunia, kaya di akhirat. Jangan kaya dunia tapi akhirat miskin ataupun muflis. Bila kita jadi kaya di dunia, kita jadi di akhirat kita muflis, tidak ada faedah. Maknanya mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mesti percaya bahawa dunia dan akhirat ada. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian masuk ke syurga, sebahagian lagi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh lari. Kok mana-mana apa tuan-tuan, kita ni tak boleh lari daripada dunia, daripada sama ada syurga ataupun neraka. Syurga ni kenapa jadi syurga? Sebab kita jadi orang saleh. Wa man ya'mal 'amalan salihan. Allah sebut siapa yang mengerjakan amal soleh min zakarin au unsa wa huwa mu'min.
terdiri daripada lelaki dan perempuan, mereka itu beriman pada Allah, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka di kalangan lelaki atau perempuan, mereka akan masuk syurga Allah, dan Allah beri rezeki tanpa dikira, tanpa dihisab, bighairi hisab. Dah. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak salah kita nak jadi kaya, tapi yang salahnya apabila kita menipu, khianat, mencari rezeki yang haram dan sebagainya. Biar kita jadi orang kaya, dua kaya. Kalau dunia tak kaya tak apa. Dunia kita semacam biasa. Ada sikit sebanyak boleh selesai belaka, boleh bagi orang minta sikit sebanyak kita tolong. Hari ni saya tengok dalam dalam WhatsApp ada orang hantar budak muda pakai peletup muka, kita tak kenal lah. Dia kata dia nak pergi tengok dia nak buat apa di bazar Ramadan. Dia pergi satu-satu bazar Ramadan, dia tengok, kak saya nak beli semua barang yang ada atas meja ni, saya nak beli semua, lepas tu saya bayar, lepas tu kak sedekahkan pada orang lain. Dia pergi satu bazar. Jadi alhamdulillah keluar duit daripada beg dia, berkepuk-kepuk dia keluar duit, dia bayar. Ni mungkin kata saya 500, dia bayar 500. Ni mungkin 300, dia bayar 300. Kita rasa Allah lah. Kalau kita lah lagu tu kan seronok tak apalah, rezeki masing-masing atas dunia ni. Atas dunia ni Allah bagi kita rezeki, kita tak payah deki kat orang. Orang ni rezeki dia macam ni, orang ni rezeki dia macam ni. Ada orang rezeki duit banyak tapi tak sihat. Ada orang rezeki tak ada tapi sihat, dapat buat, ada RM1 dalam poket, ada RM2 dalam poket. Jumpa surau masuk tabung, jumpa anak yatim masuk bagi ke anak yatim dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan, nak balik pada cerita yang kita baca dalam surah Fatir ini, Allah Subhanahu wa taala beritahu, sekiranya kita nak buat suatu perniagaan, nak berjaya di dunia, nak berjaya di akhirat, jangan tinggal 3 benda. Pertama, baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Jangan berlalu hidup kita dengan tidak membaca Al-Quran. Mesti kena baca Quran. Nabi SAW sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu Quran, kerana Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tak siapa nak tolong kita di akhirat. Tak ada orang boleh tolong kita melainkan Quran yang kita boleh. Sebab tu orang yang membaca Al-Quran, saksi dia akhirat. Saksi di akhirat nanti adalah Al-Quran. Jadi sebab tu kena baca Quran. Sebab tu Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Maknanya hidup kita kena baca. Jadi tuan-tuan, kebetulan pula, bukan kebetulan, makna kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Biasa budaya masyarakat kita bulan Ramadan baca Quran, tadarus. Jadi sifat baca Quran ini bukan hanya setakat tadarus, kita kena bawa pada bulan-bulan yang lain. Jangan mari bulan Ramadan saja kita baca Quran, bulan lain kita tak baca Quran. Jadi kita kena membudayakan diri kita dengan sentiasa membaca Al-Quran. Saya tak reti baca surah Baqarah, Ali Imran, Nisa dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca surah Fatihah, tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan boleh baca surah Qul Huwallah. Nabi kan kata baca sekali surah Qul Huwallah menyamai 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali menyamai 30 juzuk Al-Quran. Baca 10 kali, Allah bina kita mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi ni memang betul, memang tepat. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata bila kita baca surah Qul Huwallah pun kita ada mahligai. Setiap hari dibina oleh Allah Subhanahu wa taala mahligai kepada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati, sampailah kita masuk syurga nanti, kita duduk dalam mahligai. Seperti mana sebab mahligai dalam syurga ni, istana dalam syurga ni, benda yang tak pernah kita bayang, tak pernah kita tengok, tak pernah kita mikir comel tak comelnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara lagi ialah baca Quran itu amalan yang sangat disukai oleh Nabi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kata, man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tuliskan dia kebaikan yang berganda-ganda. Dengar Quran dia. Kalau tuan-tuan tak ada nak baca, tuan-tuan dengar je. Dengar pakai iPhone tu, earphone ke apa nama dia. Tengok ni. Pakai telinga ke, tak kira lah, duduk mana-mana pasang je Quran. Pasang Quran. Dengar di telinga. Itu pun menepati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila orang membaca Al-Quran, kamu dengar, teliti makna-makna dia, maksud-maksud dia, ataupun kita tak reti maksud dan makna, kita teliti ayat-ayat bait-bait yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Quran itu pun sudah mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perniagaan yang sangat besar. Tetapi kalau kita ada masa, ada ruang, tapi Quran ini jangan cari masa free. Dia tak jadi, tuan-tuan. Dia kena cari masa, kita memfreekan masa untuk membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari masa memfreekan diri kita untuk membaca. Siapa yang membaca Al-Quran, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka bagi dia bercahaya di hari akhirat nanti. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi kepada kita. Allah bagi kelebihan kepada orang yang membaca, di akhirat nanti dia bercahaya-cahaya. Dah, kalau kita di dunia ni rasa nak kemegahan, nak keseronokan, kita dapat keseronokan dunia, tapi kita tak dapat keseronokan akhirat. Tapi bila kita nak dapat kebahagiaan akhirat, dunia kita ada keseronokan, akhirat juga kita seronok. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Kita baca Quran, baca. Tuan-tuan jangan tinggal baca Quran. Kalau sampai mati pun tuan-tuan kena baca Quran. Bangun pagi tu teringat, aku hari ni tak baca lagi Quran ni, baca dulu surah-surah Qul Huwallah ke, Inna Atainakal Kautsar. Ni bulan-bulan Ramadan ni banyak baca. Tuan-tuan dahaga dan sebagainya, lapar, bacalah Inna Atainakal Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tuan-tuan tidaklah dahaga sangat, tidaklah letih sangat. Nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bagi tuan-tuan minum di telaga Kautsar. Minum di telaga Kautsar. Sebab orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, Allah akan bagikan dia kelebihan mengikut Nabi di akhirat. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, kata Allah. Dia kata pada hari ketika manusia semua tak selamat, yang selamatnya ialah Nabi dan orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tuan-tuan semayang berjemaah ikut Nabi, ada buat setakat mana yang mampu. Semayang jemaah kalau boleh kita jaga setiap waktu. Kita jaga. Okey. Jadi balik pada Quran lagi, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'al Quran wa amila bima fihi albasallahu walidahi tajan yaumal qiyamah da'u asan min daw syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihada. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kepada kedua ibu bapa dia mahkota di hari kiamat. Cahaya dianya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah kamu. Fama zannukum billadzi amila bihada. Bagaimana pendapat kamu dengan orang yang membaca itu sendiri? Kalau tuan-tuan nak tahu orang yang baca Al-Quran tadi, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka orang yang membaca Al-Quran bagi dia bercahaya di hari kiamat nanti. Ni kita nak gini, wajib kita mengimani hari akhirat ini. Wajib bagi kita mengimani hari akhirat. Bila kita mengimani hari akhirat, maka kita percaya apa yang Nabi kata, orang yang membaca Al-Quran tadi bercahaya dia di hari akhirat nanti. Jangan berlalu tuan-tuan, lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Jangan ikut nafsu nak tidur, jangan ikut nafsu nak makan. Jaga kawal nafsu makan. Sebab kita puasa ni, dia ada dua, kawal nafsu makan, kawal nafsu yang tengah nak makan. Pukul 4, pukul 5 kali kita nak makan macam-macam. Sepatut masa tu kita kena kawal. Kita kena kawal betul-betul. Sebab buka puasa ni tak semestinya makan sedap. Buka puasa ni, makanlah ala kadar. Lepas tu sembahyang maghrib dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Yang perlu tuan-tuan buat. Yang perlu tuan-tuan buat, baca Quran. Baca Quran. Ambil Quran, bubuh dalam handphone masing-masing. Tuan-tuan pun dah ada dah masuk baca. Dalam handphone tu saya rasa kalau tuan-tuan tak ada baca pun,
pitik cepat boleh dengar dia ngaji tu, tak dengar, letak di buat kerja, buatlah kerja dia. Kalau jenis orang kerja orang tak boleh kacau, paling mudah masuk dengar, sudah. Dah jadilah kita cakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, kemampuan kita hanya setakat ni je. Ada aku nak benda lain tak boleh. Tapi syarat Quran mesti belajar. Tuan-tuan, sebab Quran nak sebut huruf sad, huruf dad, huruf dha dan sebagainya. Kita nak letak huruf dha di mana lidah kita, dia kena mengaji, dia kena belajar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu adalah wajib. Yang pertama, perniagaan yang pertama yang menguntungkan kita, yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat adalah dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mendirikan sembahyang. Kita kena semayang. Semayang fardu ni tuan-tuan. Semayang fardu ni adalah benda wajib, menjadi kewajipan bagi kita. Kita kena pasak dalam hati kita, wajibnya semayang ni lebih bernilai daripada harta benda yang lain. Semayang, kena beritahu ke anak-anak, semayang ni lebih bernilai daripada harta apa yang ada saja. Kita sayang ke anak, katalah contoh, kita sayang ke anak tak semayang, kita cakap, mu memang anak aku atas dunia, anak aku. Di akhirat nanti kalau mu tak semayang, ayah dengan mu akan berpisah nanti. Tak, sebab tak semayang. Sebab orang semayang ni tuan-tuan, dia confirm, ustaz beritahu dah dengan molek, confirm tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan masuk syurga. Orang semayang confirm masuk syurga. Satu Quran dia sebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi bermaknanya orang yang menjaga sembahyang dia, Allah akan mewariskan kepada dia syurga jannatul firdaus, khalidun, kekal di dalam syurga. Tuan-tuan akan kekal di dalam syurga. Orang semayang. Ada hadis Nabi sebut minta maaf tuan-tuan, bukannya ustaz ni batuk masuk gini, ustaz demam, semalam dia inject vaksin dia bila dia jaga orang sakit, dia kena panggil semua dulu, pekerja-pekerja orang sakit ni kena cocok vaksin dulu. Nah, sakit rupanya. Dia rasanya orang muda tak berapa kot. Orang tua ni dia rasa sakit. Bendanya tak sakit mana, tapi menggoda tua ni dia macam-macam bendanya sikit sakit, jadi sakit sampai demam. Malam tadi demam, tak tidur. Pagi tadi sahur telan ubat pil killer sikit, tidur. Panado pil killer, boleh tidur pagi, alhamdulillah. Bangun tu tahan sikit lah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan jangan tengok kata Allah ni kenapa batuk ni batuk virus kau bodak, demam je, demam. Yalah demam tu, demam kada cocok. Ini yang pertama. Mungkin yang kedua 10 hari bulan 5 nanti. 10 hari bulan 5 yang kedua. Okey dah. Jadi orang semayang ni kata Nabi Nabi kata apa? Ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai' adkhulul jannah. Luqman ni dia berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, apa pandanganmu tentang aku ni? Aku ni semayang 5 waktu sehari semalam. Aku berpuasa dalam bulan Ramadan. Kena ada kita tadi. Aku semayang 5 waktu sehari semalam, berpuasa dalam bulan Ramadan. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Yang halal aku ambil, yang haram aku jauhkan. Aku tidak menambah sesuatu pun. Adakah aku boleh masuk syurga? Dia tanya. Rasulullah jawab sepatah ya. Qalu na'am, ya boleh masuk syurga. Dia semayang tuan-tuan 5 waktu je. 5 waktu. Dia tak semayang ba'diyah, qabliyah, dia tak semayang tahajud, dia tak semayang witir, dia tak semayang tarawih. Dia sebut semayang fardu. Semayang fardu je. Tak ada semayang lain. Dia semayang 5. Lepas tu berpuasa dalam bulan Ramadan, dia tak ada puasa disebut, tak ada lah puasa sunat tu, sunat ni, tak ada. Adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata, qalu na'am. Ya, mu boleh masuk syurga. Makna tuan-tuan, supaya Ustaz sebut tadilah, kalau tuan-tuan jaga solat dengan molek, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan syurga Jannatul Firdaus. Tapi mengapa orang semayang masuk neraka? Ada 2 neraka yang Allah sediakan untuk orang yang tak semayang.
Pertama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang semayang yang lalai dengan Allah masuk neraka wil. Apa maksud lalai di situ? Pernah dalam pengajian kita yang lalu Ustaz dah sebut dah dulu. Pengajian kita disebutnya lalai itu ialah apabila dia semayang, sudah semayang dia mengumpat, dia mengeji, dia mencaci, dia mengutuk. Hati sangka buruk dengan orang, sangka buruk dengan orang sana, sangka buruk dengan orang sini, sangka buruk dengan orang sana. Yang menyebabkan bahawa dia ni terbatal habis amalan-amalan dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia sangka buruk kok orang. Ada satu, kalau tuan-tuan tengok dalam FB tengok dalam FB, dia ni dia ada kambing ni dia buat macam tempat kambing, dia bubuh tayar lah, dia letak kambing dalam tu, dalam 10 ekor dia tolak kambing. Jadi orang-orang ni semua orang-orang ni semua mengatakan bahawa apalah pakcik itu sayang sangat kambing, kedekut sangat kambing, apa semua kambing belaka. Marahlah pakak-pakak kata macam-macam ke pakcik ni. Kedekut ke, letak kambing gitu, takut kambing dia lari ke. Semua tak betul. Jadi ada seorang ni dia kata aku tak nak sangka buruk. Aku nak pergi tanya pakcik ni. Dia pergi tanya pakcik ni, pakcik, apa sebab pakcik letak kambing dalam sangkar gitu? Nah, pakcik tu jawab apa? Oh, pakcik letak kambing dalam sangkar ni sebab pakcik takut kambing pakcik ni makan rumput orang. Dia takut makan rumput. Jadi dia kata kalau dia makan rumput orang, nanti Allah akan tanya di akhirat nanti, ada pakcik nak jawab tentang kambing pakcik tadi. Jadi bermaknanya pakcik tu tasawuf, jaga tasawuf. Hati dia nak jaganya kambing, siapa kambing pun dia tengok makan rumput orang ke tak makan rumput orang. Hak yang bersangka buruk tadi, semua sangka buruk tak betul belaka. Ada. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita sangka orang ni gini dia. Orang ni dia tu macam ni. Kita sangka. Cuba kita tanya dia kenapa macam ni? Mungkin dia jawapan berbeza dengan apa yang kita sangka. Sebab tu semayang dah mengapa masuk neraka? Semayang dah masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Oh, sebab titi tak dia. Ada. Sebab tu sedangkan orang semayang ahli syurga. Nah, orang semayang ni kalau ikut pada Al-Quran sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang semayang dia tidak boleh buat, dia terhalang. Kalau semayang dia terhalang daripada buat fahsya' dan munkar kepada Allah. Nah, tiba-tiba masuk neraka. Kenapa? Tak dia. Dia. Jadi kalau kita nak muhasabah diri kita, sepatutnya tak bolehlah kita buat macam tu. Sebab kita ni ahli syurga. Kita datang, datuk nenek kita dulu daripada syurga. Takkan kita balik esok semua-semua balik ke neraka. Tak patutlah balik, mesti kena balik kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita mari daripada syurga, tiba-tiba esok di akhirat nak balik ke neraka. Tak layaklah. Tak padanlah. Tak padanlah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sebabnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, dalam surah Fatir ni, orang sembahyang ahli syurga. Orang sembahyang dia buat satu perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi kaya ialah kaya dengan semayang. Di dunia ni kita muka kerja masing-masing dah, tengok tuan-tuan, kerja tuan-tuan masing-masing. Saya tak tahu apa pekerjaan tuan-tuan, berapa gaji tuan-tuan, saya tak tahu. Masing-masing ada gaji, masing-masing ada duit, masing-masing dalam poket dengan cara masing-masing. Hak ni tuan-tuan tetap cari sebab tuan-tuan ada isteri, ada keluarga, ada anak, ada apa ni nak bayar tu nak bayar ni, semua tuan-tuan ada keperluan. Mesti tuan-tuan cari. Tapi hak akhirat, hak akhirat macam mana? Tuan-tuan cari. Sebab tu tuan-tuan semayang. Sebab apa? Tuan-tuan cari barang akhirat. Tuan-tuan semayang sebab tuan-tuan rasa tanggungjawab. Sebab ramai juga orang tak semayang. Ramai orang tak semayang. Hak ramai tak semayang ni, dia ngaku di Islam tapi tak semayang. Duduk dalam tandas hari Jumaat, pergi semayang Jumaat, duduk dalam tandas, misal contoh. Ada dulu kalau belum Covid dulu saya dapat
Muslimat beritahu ustaz, saya dengar ajar satu tempat ustaz tekan sikit ustaz. Dia kata takut nak ada, dia kata. Masa hari Jumaat di Masjid Negara, dia tidak pergi sembahyang Jumaat, dia duduk ramai-ramai dalam tandas duduk buat isyarat rokok. Duduk bunyi, pakat suka pokok dia. Muslimat dengar. Tapi tidak di sinilah, tidak di sini. Ada tak pergi sembahyang Jumaat, dia kata pakat duduk borak dalam tandas. Alasan apa? Masa belum Covid dulu. Ada. Jadi maknanya kalau orang lagu ni dia tidak duduk dalam neraka wil. Dia duduk dalam neraka sakar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musalli wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ada? Maksudnya ialah apa sebab kau duduk dalam neraka sakar? Pertama, dia kata sebab aku ini tak pernah sembahyang, tak masuk dalam golongan orang yang sembahyang. Dia tak tergolong dalam golongan orang-orang sembahyang. Islam. Bapa tak sembahyang? Allah, malah lah. Nah, saya muda lagi. Muda lagi tuan-tuan. Tadi ustaz baca dalam WhatsApp grup kita. Ada sahabat ni dia baru beli BMW semalam. Dah tengah-tengah bawa nak try BMW nak hari raya ni, tengah-tengah bawa dia macam pitam, kejut. Dah dia sedar, dia kata ada benda putih mari, dia kata dia lentuk sekejap. Bini dia pun okey, tak apalah, gosok sedar. Sampai di rumah itu pula nampak pula macam nak rubah pula, dia berkali benda putih mari pula, mati. Kereta BM baru je naik nak try dengan isteri. Ada tadi ada WhatsApp tadi. Ya, ustaz apa bubuh tadi dalam grup tadi. Ya kan? Maknanya tuan-tuan baru beli BMW, tak ada lagi mana-mana, tak ada buat raya lagi. Kematian bukan menentukan orang tu sakit, orang tu tua dan sebagainya. Kematian ini dia mari. Sebab tu ustaz dah nampak kan, kadang-kadang orang aksiden tak berapa tapi mati. Mungkin dia mati awal, dia mati dulu dan sebagainya. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, kita tak boleh nak minta lambat, tak boleh nak minta lambat. Cepat. Man kana yu'minu man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at, kata Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pasti ajal akan datang pada dia. Pasti akan ajal datang. Jadi amalan ini yang kita nak jaga. Amalan apa? Amalan semayang. Kalau tak semayang, duduk dalam neraka sakar, tergolong dalam neraka sakar. Esok baru tanya, Allah, saya dulu silaplah tak semayang. Menyesal bukan main. Dah duduk atas dunia, ruang Allah bagi, mudalah tualah semayang elok-elok, semayang molek-molek, tapi tak nak semayang. Sebab apa tak nak semayang? Kita pun tak tahu apa sebab orang tak nak semayang. Dah, apa sebab orang tak nak semayang? Padahal semayang ni mengatasi daripada harta yang kita ada. Kalau katalah duit kita dapat gaji, kalau kita tak semayang, rezeki yang kita dapat itu tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan langsung. Kita dengan orang kafir kerja sama je tuan-tuan. Dia kerja dapat gaji, kita pun dapat gaji. Dia makan, kita makan. Dia minum, dia penat, dia letih, dia apa, semua sama je. Tapi apa beza kita? Kita ada keberkatan. Ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sikit, orang Islam buat sikit, ada pahala yang berganda-ganda. Okey. Itu yang maknanya dalam bab semayang. Bab semayang. Ustaz nak masuk sikit dalam bab semayang yang semayang sunat. Kalau kita dah buat semayang fardu, semayang sunat kita kena ada. Sebab tadi kalau semayang fardu dah, kita dah boleh masuk syurga. Semayang sunat ni untuk apa? Narfa'u darajatin man nasya'. Untuk Allah angkat darjat kita di syurga. Darjat kita di syurga serupa kita duduk atas dunia Allah ni. Kita ada darjat pangkat datuk, datin, tasri, kau bergapo, kau ada orang kata, datuk, ada orang hormat. Kalau kita pegawai besar sikit, cik, ada. Kalau kita manager ke bergapo dia, orang hormat kita. Sebab kita ada jawatan, ada pangkat. Rumah besar, kalau kita kata, ini ahli menteri, mesti gaji ratusan ribu. Rumah mesti besar, kereta mesti besar. Sebab dia ada pangkat. Kita di syurga nanti ada pangkat dia. Kalau amalan kita sikit sebanyak ni, itulah amalan kita. Sebab tu dia kata, kalau sama-sama semayang, masuk syurga Jannatul Firdaus. Dalam syurga Jannatul Firdaus tu ada pangkat dia, ada darjat dia. Mungkin tinggi sikit. Sebab satu syurga kepada satu syurga ni
dia sejauh langit dengan bumi. Tak, kita sorang je dapat syurga. Kita duduklah kemewahan macam mana. Ada orang tanya, kalau seluas langit dengan bumi kita sorang duduk, kita dengan isteri duduk, nak gimana? Sebab syurga ni barang yang kita tak boleh fikir, barang yang kita tak pernah nampak, barang yang tak pernah dengar. Jadi kalau Allah kata seluas langit dengan bumi lah untuk kita sorang, adalah benda-benda yang Allah bagi. Ma tashtahil anfus, ma tashtahihil anfus wala tazun a'yun, kata Allah. Benda yang kita tak pernah terfikir, nikmat apa yang ada dalam syurga, dan tak pernah kita tengok benda-benda nikmat. Mata tak pernah melihat benda yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita buat tingkatan sikit. Kita buat, kalau sekarang ni tuan-tuan bangun sahur, semayang tarawih ni, moga tuan-tuan dah buat dah di rumah dulu. Tahun lepas kita buat di rumah masing-masing dah. Ada, kita tingkatkan dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Buat. Kalau kita buat awal witir, tuan-tuan balik tidur. Tuan-tuan beribadat itu sepanjang malam. Kalau tuan-tuan buat tarawih 8 rakaat sama dengan witir, katalah malah buatlah 3 rakaat, aku nak buat 1 rakaat lah. Tak apa. Buat dulu, tuan-tuan balik tidur, tak buat ibadat lain pun tak apa dah. Dia beribadat sepanjang beribadat sepanjang malam dah. Sampai tuan-tuan bangun sahur. Kalau tuan-tuan katalah buat witir dah, balik ke rumah semayang sudah semayang witir, balik rumah tidur, bangun sahur. Bangun kejut isteri pergi dapur, kita bangun semayang tahajud. Semayang tahajud. Tak ada masalah. Tak ada lah kira, tadi dah buat witir, lepas tu semayang tahajud ni macam mana. Tak ada masalah apa-apa. Tuan-tuan buatlah. Nak buat witir sekali lagi pun tak apa. Tak ada masalah. Tak nak buat pun tak apa. Tak bangun semayang tahajud 2 rakaat. Sebab Nabi kata, alaikum biqiyamil lail walau rak'atan. Hendaklah kamu bangun malam, lakukan solat 1 rakaat pun tak apa. 1 rakaat. Semalah-malah tuan katalah kita habislah puasa. Masuklah Ramadan, umur kita panjang insya-Allah. Tuan-tuan sudah semayang isyak bersama dengan ustaz lah di surau lah di mana-mana tak kira, sudah semayang isyak. Allah, malah pula dah nak semayang sunat ba'diyah. Tuan-tuan buatlah witir 1 rakaat pun cukuplah. Nah, sebab syarafal mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ini dengan berjaga malam, dengan melakukan solat malam. Cuma solat malam ni tuan-tuan, solat malam ni lepas pada isyak tu tuan-tuan dikira solat malam. Cuma bila tidur bangun dia panggil tahajud. Tahajud tu pun dalam solat malam. Ada. Cuma nak solat, kalau tuan-tuan tak nak tidur lah sepanjang malam tu, dia panggil qiyamul lail lah. Tapi kalau tuan-tuan tidur dia panggil solat solat tahajud. Kalau tidur bangun solat tahajud. Solat tahajud syarat dia macam tu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang bangun malam bertahajud, sebahagian daripada malam dia bertahajud pada Allah sebagai ibadat tambahan. Sembahyang tahajud ni adalah ibadat tambahan. Allah akan letakkan dia makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makam yang terpuji ni tuan-tuan, kalau semayang makam terpuji, semayang biasa, semayang fardu tu, kalau semayang tahajud makam terpuji, semayang fardu lagi tinggi darjat dia. Darjat kita tu di akhirat nanti. Sebab tu kita kena berlomba-lomba untuk buat solat tahajud. Okey, yang ketiganya, perniagaan yang menguntungkan kita ialah sedekah. Kita jangan kedekut tentang sedekah. Sebab Allah janji wa anfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apabila kita infak sesuatu, maka Allah bayar balik pada kita. Allah sebut dalam satu Al-Quran, Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah daripada rezeki yang dianugerahkan oleh Allah sampai kamu mati. Sampai kamu mati. Bersedekah ni sampai mati tuan-tuan. Sehingga mereka berkata, wahai Tuhan, tangguhlah kematian aku barang seketika sehingga kepada tempoh yang tertentu supaya aku boleh bersedekah dan aku boleh buat kerja amal soleh. Tuan-tuan, ayat ni nak cerita kepada kita bahawa kita sedekah ini ada. Kalau boleh dekat nak mati, nampak malakil maut mari, kita minta tangguh dengan Tuhan. Wahai Tuhan, tangguh kalau dulu mati aku ni, aku tak sedekah lagi. Aku tak buat ni lagi. Dah, nanti dulu. Ada kalau boleh, tapi ajal
Itu pasti. Tak boleh nak tangguh, tak boleh nak cepat. Tapi untuk minta tangguh kematian adalah dengan sedekah. Benda yang akan menyesal orang yang mati, sedekah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kita umat Nabi Muhammad dengan sedekah yang cukup hebat. Ada baru kita jadi senang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kalau dalam bulan Ramadan ni Nabi kata sedekahlah walaupun sebutir tamar. Takkan tuan-tuan nak pergi beli sebutir tamar nak bagi ke jiran sebelah, sebutir tamar. Tak, rasa macam kedekut pula rasanya. Belilah satu kotak tamar itu di kedai-kedai tamar. Dah ada orang jual RM6.5, RM7, ada orang jual kan. Belilah kotak besar tu, ada 12 kotak, berapa ringgit? Berapa puluh ringgit dah. Bagi ke jiran-jiran sebelah-sebelah rumah dan sebagainya. Dan jumpa-jumpa dengan orang bagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita bayaran yang paling besar di akhirat nanti. Kalau tidak di dunia Allah bagi dengan kita dengan imbuhan duniawi, Allah akan bagi kita imbuhan ukhrawi nanti. Di antara imbuhan ukhrawi yang paling hebat ialah sedekah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz rasa sekadar itu saja dulu tuan-tuan yang dapat bersama dengan ustaz pada tengah hari ini. Cuma ustaz nak pesan sekali lagi, jangan takutlah ustaz. Bukan demam tu kerana penyakit COVID sebenarnya. Demam tak tahan. Demam dia jadi sakit, dia cocok tu sakit sangat, dia jadi Allah panahnya ustaz, telan sakit tu ngetuk tu tak tahu. Biasa cocok okey ke ni tu ustaz tengok pasien ustaz orang sakit dialisis ni, dia 3 kali seminggu 4 jam dia buat rawatan 3 kali seminggu. Setiap kali kata ada seorang pakcik tu 10 tahun dah buat dialisis, setiap kali masuk jarum mesti sakit. Hari ni katalah hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu dia cocok pula. Sakit pula. Allah sakit. Kenapa sakit? Saya kata berapa tahun dah pakcik kena dialisis? 10 tahun. 10 tahun ni setiap minggu pakcik cocok ni dia tidak cocok tempat sama juga, cocok tempat lain. Tapi tetap sakit. Tetap sakit. Nah, dengan jarum dia sebagainya. Tuan-tuan minta doa dengan Allah, janganlah ada sakit buah pinggang ni. Perbanyakkanlah minum buah, perbanyaklah minum apple hijau. Jangan duduk makan pil kilo banyak sangat. Kalau tuan-tuan sakit demam, sekali tuan-tuan makan, jangan makan 3 kali pil kilo sehari. Sebab darah tinggi, kecil manis di antara syarat yang makan pil kilo, syarat yang terbesar untuk pergi serang buah pinggang. 5 tahun lagi doktor-doktor buat kajian, kita akan ada dalam 100,000 orang sakit buah pinggang. Di Malaysia lah ni ada 40-50,000 tuan-tuan. Dah ustaz banyak dah temu macam-macam orang dah. Kena beringat buah pinggang kita tu, sayang buah pinggang tu. Banyakkan minum air, banyakkan minum air, buka puasa minum air 1 liter sehari dan sebagainya. Kena jangan tak banyak tak minum air. Lepas tu makan ubat pula, apa-apa makan ubat dan sebagainya. Bahaya. Pil killer tu memang bahayalah. Bahaya. Lepas tu kalau darah tinggi, jaga darah tinggi, jaga kecil manis. Kalau boleh jangan ada benda-benda ni. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan selamat dunia dan akhirat. Okey, sebagai terakhirnya macam biasalah ustaz pun mari bersama dengan sahabat ni, kita ada bawa ubat gigi, satu ubat gigi, satu lagi kita ada buat minta sumbangan untuk pondok pengajian Turah Amanullah di Sungai Cuh Rawang. Sungai Cuh Rawang. Jadi ada di situ ada kupon yang ada RM10, ada kupon RM50. Kalau tuan-tuan tak ada yang tu pun tuan-tuan masuklah sekadar mana yang tuan-tuan buat sumbangan untuk pembinaan surau pondok pengajian Turah Amanullah di sana. Sebenarnya pondok itu kita buat untuk orang-orang warga mas. Warga mas yang nak mengaji, ada sistem dia, orang tua pergi surau, kadang-kadang duduk rumah ni malamlah kita ni sibuk dan sebagainya, letak orang tua bukan suruh ngaji, tak apa dah ni, suruh semaya berjemaah dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada saham dalam pondok pengajian Turah itu. Sekat tu dulu, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.